Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas video-video terbaru daripada Cikgu. So, untuk kali ini, Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 1 sambungan. Okey, subtopik 4.6 kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, kemandulan. Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. So, maksudnya tak mampu nak ada anak. Itulah kita panggil mandul. Apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. So, yang terjadi banyaklah dalam rumah tangga. 5 tahun, 10 tahun kahwin tapi tak ada anak. So, kemungkinan suami, kemungkinan isteri ataupun kedua-dua mandul. So, untuk pengesahan kena buat ujian lah. Ujian kemandulan. Baru kita tahu siapa yang mandul. Okey. Punca kemandulan lelaki. Okey, lelaki mandul, punca dia ni sebelah kiri, sebelah kanan punca wanita mandul. So, yang tengah ni adalah persamaan. Okey. Punca lelaki mandul, wanita mandul. Yang pertama, hormon tak seimbang, tak stabil, tak seimbang. Yang kedua, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Yang ketiga, masalah kesihatan seperti kencing manis. So, efek kalau kencing manis, diabetes, boleh mendatangkan kemandulan. Okey, so yang tu persamaan dua-dua. Okey, kita tengok perbezaan. Okey, punca lelaki mandul yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Okey, maksudnya kilang. Okey, kilang bagi lelaki tu nama dia testis, so dia tak boleh menghasilkan produk iaitu sperma. So, mandul lah dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. So, kalau lelaki normal, kalau setitik air mani mengandungi berjuta-juta sperma. Tetapi bagi lelaki yang mandul, setitik dia mungkin tak sampai 1000, mungkin tak sampai 100 sperma. Ni yang kedua. Sperma tak cukup. Yang ketiga, kualiti sperma rendah. Okey. So, seperti yang kita tahu, ekor sperma tu untuk berenang menuju ke destinasi iaitu mencari ovum. So, kalau kualiti sperma rendah mungkin tak sampai dia berenang-berenang, okey, dia gugur. Sebagai contoh, dia tewas. So, boleh mendatangkan lelaki tu jadi mandul. Tak sampai. Sperma tak sampai ke destinasi ovum. So, maka mandul lah lelaki tu. Okey. Yang keempat, mati pucuk. So, mati pucuk ni, mati pucuk maksudnya bahagian zakar tidak menegang ataupun tak naik lah. Okey. So, empat perbezaan punca kemandulan lelaki. Okey, kita tengok buat wanita. Okey, punca wanita mandul yang pertama sama juga tadi kilang lelaki testis. Yang perempuan wanita ovari, tak menghasilkan produk iaitu ovum. Tak ada benih orang kata. Tu yang pertama. Yang kedua, tube falopio tersumbat. So, organ pembiakan wanita kan ada tube falopio sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi tiba-tiba ada roadblock. So, sperma pun tak boleh tembus. Bila tak boleh tembus, tak sampailah dekat ovum. Tersumbat. So, mandul lah dia. Okey, yang ketiga, uterus yang tak normal. So, dinding uterus ni fungsi dia apa? Untuk senang embrio menempel, melekat. So, kalau tak normal, dinding-dinding pun tak rata. Okey, dia licin.
tak melekat, so gugurlah anak tu, baby tu. Okey. Yang keempat, ketumbuhan dalam uterus. Okey. So yang ni kes-kes terpencil. So biasanya wanita ada ketumbuhan dalam uterus, ataupun kita namakan cyst. CYST, cyst. So ketumbuhan tu boleh ketumbuhan tu macam pembengkakan. So susah bila bengkak tu susah untuk embrio berkembang. Susahlah nak dapat anak. So jadi wanita tu mandul. So inilah punca-punca lelaki mandul dan wanita mandul. Okey, macam mana kita nak atasi kemandulan? Okey. So Allah suruh kita ikhtiar ataupun berusaha. Okey, yang pertama rawatan hormon, yang kedua pembedahan, yang ketiga kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. So ni adalah kaedah-kaedah untuk mengatasi kemandulan. Kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama rawatan hormon. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. So doktor suntik apa dia ni? Suntik hormon bagi stabil balik, bagi seimbang hormon dia. So biasanya kalau wanita tak seimbang hormon ni, kita haid dia, period dia tak teratur. Kejap-kejap awal bulan, lepas tu mai tengah bulan, lepas tu akhir bulan. So tak seimbang hormon dia. So doktor akan suntik rawatan hormon nak bagi balance balik hormon. Okey, yang kedua, pembedahan. Okey. So pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat. Okey. Ada roblok tadi, atau terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma tersumbat. Tiub falopio dengan ductus sperma ni fungsi dia mengalirkan sperma laluan sperma. Tapi kalau ada tersumbat susahlah untuk sperma keluar dan pergi dekat organ pembiakan wanita. Sama juga kalau ada masalah dekat tiub falopio tersumbat, so cara dia adalah kita operation, pembedahan. So buang benda-benda yang tersumbat tu, insya-Allah tak ada apa. Okey. Yang ketiga, kaedah persenyawaan in vitro IVF. IVF ni macam mana pula? Dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tiub falopio tersumbat. Okey. Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. IVF, embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali dalam uterus wanita. Tiap-tiap bulan kilang bagi perempuan dia menghasilkan benih, iaitu ovum. So bila keluar saja ovum, doktor akan sedut, ambil ovum tadi, lepas tu dia akan masuk dalam piring Petri sebagai contoh, bagi cantum bergabung dengan sperma. Okey. So bila dah bercantum, dah berlaku persenyawaan, dia dah melekat, dah elok dah. So dia akan ambil balik, dia suntik balik masuk dalam organ pembiakan wanita. So dia tembak dalam uterus. So kalau tak ada apa, dia akan melekat dekat dinding uterus dan berkembang menjadi bayi. Itu dia. So kaedah nama dia IVF. Baby IVF. Kaedah pencegahan kehamilan. Okey. Tadi mandul. Yang ni kehamilan, tak mau. Tak mau ada anak pula. Macam mana? Okey, yang pertama, pil pencegah hamil. Yang kedua, implan. Yang ketiga, penggunaan kondom. Yang keempat, alat kontraseptif dalam uterus ataupun kita panggil IUCD. Ni. Ataupun vasektomi. Ni kaedah dah.
Vasektomi. Lelaki ke, perempuan ke, kita tengok lagi. Ligasi. So semua ni adalah kaedah tak mau bagi ada, tak mau lekat anak. Okey. Yang pertama, kita pergi satu persatu. Pil pencegah kehamilan. Pil pencegah hamil menghalang proses pengovulan. Maksud kata, kalau wanita tadi, perempuan telan pil ni, so tak berlaku benih tu, ovum tak keluar. Ingat tak? Dalam kitab haid tu ada hari ke-14. So, hari ke-14 tak berlaku kalau perempuan ni telan pil pencegah kehamilan. Okey. Yang kedua, implan. Implan dimasukkan pada bahagian kulit bawah lengan. Untuk apa? Merembeskan hormon, menghasilkan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. So ada hormon yang tak bagi kilang tu menghasilkan produk ovum. So nama dia implan. Tolong ingat penggunaan implan. Yang ketiga, kondom. Okey. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan, dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. So yang ni penggunaan kondom untuk mengelakkan daripada sperma masuk ke organ pembiakan wanita. So dia tak mau air mani masuk dekat perempuan punya. So kalau tak masuk, tak ada lah anak, tak melekat. So macam tu penggunaan kondom. So tolong ingat, kondom tak semestinya 100%. Okey. Tak semestinya orang kata selamat 100%, mesti takkan keluar air mani. Kita tak tahu. So tak semestinya 100%. Okey, alat kontraseptif dalam uterus. Okey, IUCD tadi. Alat kontraseptif dimasukkan ke dalam uterus. Okey, wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. So yang ni macam dia buat satu roadblock lah. So bila berlaku persenyawaan, bila berlaku persenyawaan embrio tadi, zygote dulu, dia menempel. Seterusnya menjadi embrio melekat kat dinding uterus. Itu yang normal. Tapi bagi perempuan yang tak mau ada anak, dia masukkan alat ni. So dia masukkan alat ni. Ni alat ni. So yang melekat tadi, yang berlaku persenyawaan tadi tak boleh melekat lah dekat dinding uterus. Sebab apa ni menghalang ni? Alat ni menghalang daripada berlakunya penempelan. So tak ada berlaku penempelan, tak lekat lah baby, tak lekat lah anak. Okey. Okey, seterusnya vasektomi. Ductus sperma diikat. Okey. Potong dan ikat kedua-dua ductus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipancutkan semasa ejakulasi. So yang ni yang memang orang kata memang azam tak mau ada anak. So yang lelaki masuk bilik pembedahan. So doktor akan buat apa? Ni potong ductus sperma ni. Laluan air mani ni, laluan sperma ni potong, lepas tu ikat. So bila potong ikat ni, sperma tak boleh sampailah keluar ni. Okey, jalan terputus ni. Nampak? Jalan terputus, sperma tak boleh lalu dah. So bila sperma tak boleh lalu, so dia tak boleh jumpalah ovum dan tak boleh menghasilkan anak. Itu dia. So yang lelaki ni nama dia vasektomi. Boleh ingat. Yang perempuan nama dia ligasi. Lebih kurang juga. Kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Sama juga. So laluan ni dia terputus. Potong, lepas tu ikat. So ovum yang keluar ni daripada ovari ni, so tak boleh sampailah. Sebab jalan terputus ni. Bayangkan kalau ada sperma kat sini, ovum kat sini. So, dua-dua terpisah. So, bila terpisah, tak berlaku persenyawaan. So, tak ada anak. Tu dia.
cara mencegah kehamilan. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula pada usia 40 tahun. Kena pergi jumpa doktor. Okey. So, orang kata pemikiran masyarakat segan ataupun malu. Malu nak jumpa doktor. Lebih-lebih lagi masalah yang melibatkan sistem pembiakan. So, segan, malu memang tak pi. So, tak boleh lah. Kita kena jumpa. Start daripada umur 40, setahun sekali. Kita pergi jumpa doktor, buat check up, apa masalah. Kalau tak ada masalah, Alhamdulillah. Okey. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan semasa penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix, kanser prostat, ni yang lelaki punya, masih boleh dikawal jika dapat dikesan lebih awal. So, kalau kita pergi medical check up, so boleh detect awal-awal. Kalau ada kanser ke stage pertama ke, boleh tahu. So, bila boleh tahu awal, boleh rawat awal. So, selamatlah. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang lebih tinggi. So, kalau kita sakit-sakit, pergi dah stage 4 kanser katakan. So, mestilah perlukan pembedahan segera. So, perlukan kos rawatan yang lebih tinggi. Okey. So, kalau pergi awal-awal, okey. So, kos tu masih rendah lagi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa panjang. Kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 4.7 Pembiakan Tumbuhan. Wallahualam. Assalamualaikum.